Tangan gaib di sebalik insiden whistleblower Sabah. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan mengulas penulisan Dr. Tajudin Rasdi yang telah dimuat naik di dalam portal berita Free Malaysia Today atau FMT. Dr. Tajudin adalah seorang profesor di sebuah universiti lokal. Selepas ulasan penulisannya, kita akan terus membincangkan beberapa soalan mengenai isu kali ini. Tanpa membuang masa, jom kita ulaskan. Sabah kini menjadi tumpuan selepas kemunculan isu whistleblower yang menggemparkan dengan dakwaan rasuah melibatkan ahli politik. Dalam video yang tersebar, whistleblower tersebut mengaku memberi wang kepada beberapa ahli politik sambil meminta projek dan lesen sebagai balasan. Pendedahan ini timbul di saat negeri Sabah sedang bersiap untuk pilihan raya negeri yang bakal tiba, menjadikan masa kejadian ini sangat mencurigakan. Persoalan timbul, apakah pendedahan ini benar-benar bertujuan untuk mendedahkan kebenaran atau adakah terdapat tangan gaib yang berusaha memanipulasi situasi demi kepentingan tertentu? Rasuah bukanlah isu baru di Malaysia, apatah lagi di Sabah yang sering menjadi perhatian dalam kes-kes seperti ini. Namun, isu ini menimbulkan dilema tentang pihak yang lebih bersalah, yaitu pemberi atau penerima rasuah. Penulis asal artikel ini pernah berdebat dengan rakan-rakannya semasa menuntut di universiti di Amerika Syarikat. Mereka berbeza pandangan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam gejala rasuah. Rakan-rakannya menyalahkan komuniti Cina kerana kerap memberi sogokan dalam bentuk wang, wanita, dan harta benda. Namun, penulis berhujah bahawa pemberian itu berlaku hanya kerana pihak yang menerima, yaitu pegawai Melayu, sering menuntutnya. Persoalan seperti ini terus relevan apabila melihat kepada video whistleblower di Sabah, di mana pemberian wang dan permintaan projek berlaku secara terang-terangan. Video ini mengubah perspektif ramai termasuklah penulis artikel ini. Ia mencetuskan persoalan yang mendalam. Adakah rasuah benar-benar menjadi norma dalam dunia perniagaan Malaysia? Apakah pemberian rasuah kini menjadi prosedur wajib untuk mendapatkan projek? Lebih membimbangkan, adakah apabila sesuatu rancangan tidak berjaya, pemberi rasuah akan menggunakan taktik seperti ugutan, laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM, atau bahkan mencetuskan perbicaraan melalui media untuk menghukum penerima rasuah? Persoalan-persoalan ini memperlihatkan betapa rumitnya isu ini. Dalam keadaan seperti ini, mengapa tindakan terhadap whistleblower masih belum diambil? Apakah ada pihak berkuasa yang gagal menjalankan tugas mereka, atau adakah terdapat sebab-sebab tersembunyi yang kita tidak tahu? Isu ini juga berlaku pada waktu yang strategik. Sabah bakal menghadapi pilihan raya negeri yang dijangka sengit. Insiden seperti ini berpotensi digunakan sebagai alat politik untuk mencipta persepsi negatif terhadap pihak tertentu. Konsep trial by media sering menjadi senjata politik untuk menjatuhkan musuh, terutama di saat rakyat mudah terpengaruh dengan maklumat separuh benar di media sosial. Dengan ketiadaan tindakan terhadap whistleblower ini, semakin kuat spekulasi bahawa ada pihak yang cuba memanipulasi keadaan demi mendapatkan kuasa di Sabah. Tidak dinafikan, dalam politik manipulasi sering menjadi strategi utama untuk mencetuskan kekacauan di kem musuh dan kemudian mengambil alih kawalan. Dalam konteks Sabah, taruhan bukan sekadar projek kecil bernilai jutaan ringgit, tetapi kawalan terhadap sumber negeri yang bernilai berbilion-bilion ringgit. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus bijak menilai situasi seperti ini.
Jika dilihat secara mendalam, insiden ini mungkin bukan sekadar tentang rasuah atau integriti ahli politik. Ia mungkin melibatkan perebutan kuasa yang lebih besar dengan impak jangka panjang kepada kestabilan politik dan ekonomi negeri. Isu ini juga menimbulkan persoalan tentang ketelusan badan-badan penguatkuasaan seperti SPRM. Apakah mereka benar-benar bebas menjalankan siasatan atau ada tekanan politik yang menghalang tindakan diambil terhadap kedua-dua pemberi dan penerima rasuah? Apa yang lebih membimbangkan adalah kemungkinan bahwa rakyat Sabah sedang menjadi mangsa permainan politik yang lebih besar. Pilihan raya sering menjadi masa di mana isu-isu sensitif dibangkitkan untuk memanipulasi emosi rakyat. Adakah isu ini digunakan untuk mengalihkan perhatian daripada masalah sebenar yang dihadapi Sabah, seperti pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, isu infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi rakyat? Atau adakah ini hanyalah satu episode dalam siri manipulasi politik yang bertujuan untuk menjatuhkan pihak tertentu? Melihat kepada perkembangan ini, kita perlu bertanya mengapa SPRM lambat bertindak terhadap pengakuan yang terang-terangan ini. Adakah whistleblower ini dilindungi oleh pihak tertentu karena mereka memainkan peranan penting dalam strategi politik tertentu? Adakah insiden ini sebahagian daripada percaturan untuk melemahkan kredibiliti pemimpin tertentu menjelang pilihan raya? Selain itu, isu ini juga menimbulkan dilema moral yang mendalam. Jika pemberi dan penerima rasuah sama-sama bersalah, adakah mereka akan dihukum setimpal atau adakah hanya penerima rasuah yang akan dikenakan tindakan sementara pemberi rasuah terus bebas? Dalam situasi ini, rakyat Sabah perlu berhati-hati agar tidak terjerat dalam naratif yang dicipta untuk memanipulasi mereka. Dalam dunia politik yang kompleks ini, tidak semua yang terlihat di permukaan adalah kebenaran. Insiden whistleblower Sabah mungkin lebih kompleks daripada apa yang kita sangka. Di sebalik pendedahan ini, mungkin terdapat naratif yang lebih besar. Sebuah naratif yang melibatkan perebutan kuasa, manipulasi emosi rakyat, dan permainan politik yang licik. Kita tidak boleh menolak kemungkinan bahwa terdapat pihak yang ingin mencetuskan kekacauan untuk kepentingan pribadi mereka. Sebagai rakyat, kita perlu lebih peka terhadap situasi ini. Kita perlu berhati-hati dalam menerima maklumat yang disebarkan, terutama melalui media sosial yang sering menjadi medan propaganda. Menganalisis maklumat dengan teliti adalah penting untuk mengelakkan kita terjerat dalam permainan politik. Namun, persoalan yang lebih besar kekal. Apakah kebenaran di sebalik insiden ini? Adakah ini usaha murni untuk mendedahkan salah laku atau hanya taktik kotor politik untuk menjatuhkan lawan? Berikan pandangan Anda, ulaskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Adakah isu ini mencerminkan realiti politik Sabah atau sekadar helah untuk meraih kuasa? Mari kita bincangkan. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Current Sphere MY. Sekian saja, terima kasih.